So pada kali ini RBM akan kongsikan kepada anda iaitu berkenaan dengan termostat. Sebelum ini ramai yang bertanyakan kepada RBM berkenaan dengan termostat ni, dan juga termostat ni betapa pentingnya untuk enjin kereta anda yang seperti sebelum-sebelum ini RBM dah sampaikan kepada anda. Boleh dikatakan begitu banyak video-video berkenaan dengan termostat ni di dalam channel RBM Radiator TV ini. Pada kali ini RBM ingin kongsikan kepada anda secara detail sedikit berkenaan dengan macam mana sebenarnya kita nak pasang termostat ni, ataupun apakah tips-tips ataupun poin-poin penting yang RBM ingin kongsikan bersama dengan anda. Dan juga RBM ada di kalangan anda pemilik-pemilik kereta yang bertanyakan kepada RBM tu apa fungsi sebenarnya lubang di termostat ini ataupun yang dinamakan jingle valve di termostat ini, yang RBM akan kongsikan kepada anda pada sesi kali ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda, khasnya pemilik-pemilik kereta. Selamat datang ke channel RBM Radiator TV. Channel ini boleh dikatakan kita hanya memfokuskan ataupun membawakan info-info dan juga pengetahuan berkenaan dengan sistem radiator kereta. So mungkin kepada anda yang baru pertama kali menonton video-video daripada RBM ini, RBM mohon jangan sebaik anda supaya anda subscribe YouTube channel kami ini serta tekankan notification supaya anda tidak terlepas segala video-video yang RBM bawakan berkenaan dengan sistem radiator kereta ini secara khususnya ini. So anda kena tonton video ni sampai habis supaya anda tidak terlepas segala poin-poin penting yang RBM ingin sampaikan kepada anda. RBM khawatiri, so jika anda tonton tak sepenuhnya ataupun anda skip segala video-video daripada RBM, nanti akan ada misunderstanding ataupun penyampaian tidak sampai kepada anda, so pemahaman anda pun akan menjadi lain. Okey, pada kali ini RBM akan kongsikan kepada anda. So ni kita ada contoh enjin di sini. So macam mana cara yang betul lah nak tukar termostat ni ataupun nak pasang termostat ni di enjin kereta anda. So mungkin sedikit tips atau apa poin penting yang kita perlu fokuskan untuk nak tukar termostat pada enjin kereta anda. So dekat sini ni contoh adalah boleh dikatakan termostat housing yang kebiasaannya berada pada enjin kereta anda. So kebiasaannya kalau anda lihat mungkin termostat anda akan dapat lihat mungkin dia ada dua jenis type lah. Dia ada satu type yang ni, dia akan ada penutup di belakang ni. Okey, yang satu jenis type lagi dia hanya macam ni. Okey, kalau dapat lihat dia just kosong saja depan dan kosong belakang. So ada satu type lagi, dia ada jenis macam ni. Okey, dia ada satu penutup di belakang. So nanti RBM akan jelaskan kepada anda kenapa design macam ni. So dekat sini kita ada satu contoh enjin. So dekat ini adalah termostat yang dinamakan termostat housing. So yang RBM akan buka termostat housing ini. Okey, so anda boleh lihat di sinilah kedudukan termostat tu. Okey, so kalau kebiasaannya dia bergantung pada model kereta anda. Sebiasanya termostat ni di bahagian inlet ataupun kemasukan coolant daripada radiator. Kat situ biasanya kedudukan termostat. So macam ni, kat sini adalah kedudukan termostatnya adalah di sini. So anda dapat lihat. So kita dah buka termostat housing ni. Okey, so kita boleh keluarkan termostat ni. Dia macam tu je, dia tak diikat apa-apa, dia just press fit. Dia ada satu gasket dekat sini. Okey, so inilah yang yang tadi seperti yang abang sampaikan awal video ni tadi. Ini yang dinamakan jingle valve. Okey, apa fungsi jingle valve ni nanti RBM akan terangkan kepada anda sebentar saja lagi. So okey, dia ada dua type. Satu yang jingle valve nya ni, dia ada satu macam punat besi ni, dan satu lagi model kebiasaannya dia hanya ada lubang saja, dia tak ada jingle valve. Tapi fungsi kedua-dua benda ni adalah sama, lubangnya adalah sama. So kalau kita nak pasang termostat ni, kenapa lubang ni kena berada di atas? Okey, sebab sebelum ni RBM dah kongsikan ada satu video RBM di dalam channel ni berkenaan dengan cara-cara kita nak pasang termostat. Ada juga di kalangan anda pemilik-pemilik kereta yang bertanya kepada RBM kenapa lubang ni nak kena ke atas. So biasanya facingnya macam ni. Lubang ataupun jingle valve ni kena duduk di kedudukan sebelah atas. Okey, dekat sini RBM nak kongsikan kepada anda kenapa kita kena letakkan lubang ni di sebelah atas. Sebab kebiasaannya air dalam ni ataupun di dalam sistem enjin kereta anda, dia akan ada bubble. Apabila kita tuang air di dalam sistem, dia akan ada bubble. Sebab sebelum air penuh pada satu tempat,
So pasti ada bubble ataupun dia ada buih. So buih itulah yang memerlukan lubang ni untuk kita nak bleed. Kita nak bleeding segala air ataupun coolant ini supaya tak ada air pocket di dalam sistem. Sebab itu kita kena letak valve ataupun lubang ni di sebelah atas. Sebab kita tak nak, sebab kebiasaannya bubble akan naik di sebelah atas ataupun udara akan naik di sebelah atas, air di sebelah bawah. Sebab apabila kita letak contoh dia lubang ni di sebelah bawah, itu yang kebiasaannya apabila kita nak bleeding sistem radiator kereta kita, dia akan jadi susah ataupun akan menjadi masalah jika tidak bleeding dia dengan betul. Sebab kebiasaannya kalau ikut so udara ringan dia akan naik ke sebelah atas. Sebab itulah lubang ini ataupun jingle valve tadi itu kegunaan dia adalah untuk contoh jingle valve ni ataupun lubang ni, kegunaan dia untuk kita nak bleed segala air ataupun udara yang berada di dalam sistem radiator kereta anda. Sebab itu sebelum kita bleeding, kebiasaannya air itu dia akan bleed. Okay, ni contoh. Okey, abang dah letak kat sini kita akan nampak kat sini. So okey, sebab kebiasaannya apabila kita letak coolant ataupun air di dalam sistem termostat, waktu tu dia masih tertutup sebab dia belum panas lagi. Biasanya termostat apabila dia dah sampai working temperature baru termostat dia terbuka. Sebab itu kita perlukan lubang ni, kita tak nak ada air pocket di dalam sistem. Sebab itu kita perlukan lubang ni ataupun jingle valve ni sebelah atas supaya kita dapat bleeding air di antara dua blok. Contoh dia satu side radiator, satu lagi di dalam enjin. So barulah air tu tak ada air bubble ataupun air pocket di dalam sistem. Okey, so itu tujuannya kenapa jingle valve ni ataupun lubang pada termostat ni kena letakkan di sebelah atas. So kebiasaannya ada setengah-setengah model dia dah bagi tahu dah siap-siap. Contoh dia kalau macam ni enjin Honda, kebiasaannya dia ada tanda macam ni. So menunjukkan kena keadaan jingle valve ni ataupun kedudukan jingle valve ni ataupun lubang ni kena di sebelah atas. Okey, so bila kita letak di sebelah bawah macam ni, okey, jingle valve ni itu yang kadang-kadang bila air, kita isi air di dalam sistem ataupun isi coolant di dalam sistem, so bubble yang berada di atas ni dia tak boleh melintas ataupun dia tak boleh pergi kepada side radiator. Sebab termostat masa tu dalam keadaan tu masih tertutup lagi. Kalau termostat jenis macam ni, apa fungsi sebenarnya yang belakang ni? Okey, fungsi yang belakang ni adalah sebenarnya dia ada dua laluan dekat sini. So satu laluan dia akan menutup laluan daripada radiator. So, okey, apabila termostat itu tutup, dia akan menutup saluran coolant ke dalam radiator. Tapi dia akan membuka laluan untuk coolant hanya circulate ataupun berpusing di dalam enjin. So apabila termostat ni sampai pada suhu working temperature dia di antara 82 darjah Celsius sehingga ke 95 darjah Celsius tadi, so termostat ni akan terbuka dan valve di sebelah belakang ni akan menutup laluan atau yang di sebelah belakang ni. Okey, so tu dia kata kalau termostat yang jenis ini dia ada dual function ataupun dia ada dua fungsi. Satu dia akan tutup coolant daripada radiator untuk masuk ke dalam enjin. So yang kedua dia akan menutup laluan coolant di dalam enjin. Apabila setelah sampai tahap kita memerlukan coolant yang sejuk daripada radiator untuk menyejukkan enjin kereta kita. Okey, contoh dekat sini ni adalah contoh kita ada satu air dekat botol mineral dekat sini. So kalau kita goncangkan air ni, anda akan dapat lihat so segala buih-buih ataupun bubble tu dia akan naik ke atas. So sebab itulah udara kebiasaannya dia akan naik, dia ringan dia akan naik ke sebelah atas. Sebab itu akan menyebabkan nanti ada air pocket di dalam sistem radiator kereta anda. So jika anda letakkan kedudukan termostat punya lubang tu di bahagian bawah, sebab itu nanti air pocket tu di atas dia tak tempat dia nak bleed, dia tak ada tempat dia nak lalu. Sebab itu kita perlukan kedudukan jingle valve ataupun lubang pada termostat itu di sebelah atas. Kebiasaannya semua kereta sama je. Berdasarkan repair manual pun kalau check sama je. Kedudukan dia kebiasaannya di sebelah atas ataupun mungkin ada setengah-setengah model mungkin kedudukan dia ada lebih sedikit, lebih kurang 15 degree ataupun 20 degree sengit sedikit ke kanan ataupun ke kiri. Dia bergantung kepada model kereta anda. So kebiasaannya ada setengah model dia dah siap dah, dia bagi markingnya tu just ikut dan follow saja marking yang telah diberikan oleh pengeluar enjin kereta anda. So okey, IBM nak kongsikan kepada anda. So apa keburukan air pocket ni sebenarnya? Okey, so kalau anda lihat dekat sini, so jika sistem radiator kereta kita macam ni ataupun macam ni, so kebiasaannya di bahagian atas ini ada udara ataupun di bahagian bawah ni air ataupun coolant ni tadi So dekat sini bila di dalam sistem kita ada udara kat sini, so bahagian sini, so inilah yang dinamakan akan menjadi heat spot ataupun titik panas. So kat sini yang selalu akan mendidih dahulu berbanding dengan air yang penuh
dekat bawah ni. Sebab itu di dalam sistem kita tak nak yang ada yang dinamakan air pocket tu, sebab kita nak keseluruhan sistem radiator kereta kita dipenuhi dengan coolant. So barulah sistem tu sebenarnya perfect untuk dia bekerja. Sebab itu kebiasaannya kepada anda yang mungkin ada pengalaman tukar termostat ataupun tukar coolant, just main tuang saja, tak bleeding dengan proper, dengan betul, ataupun kedudukan termostat tu salah, itu yang selalu mengakibatkan dan lepas dia tukar coolant, ada terjadi temperature kereta anda tiba-tiba naik spike tinggi. Okey, itu adalah disebabkan itu yang dinamakan air pocket di dalam sistem tu. Jika kita tidak bleeding dia dengan betul dan sempurna, dia akan menyebabkan enjin kereta anda temperature dia tinggi. Okey, setakat di sini saja perkongsian RBM untuk sesi kali ini. So jika anda rasa video RBM ini kita boleh membantu lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, ada di kalangan anda belajar sesuatu yang baru untuk video kali ini, so diharap dapat membantu anda. Sampai kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.